asas dalam periwayatan supaya suatu riwayat itu diterima. Kethiqahan, kepercayaan, sejauh mana orang tu dipercayai, bukan pembohong, bukan penipu. Dan yang kedua, ketepatan. Thiqah, ketepatan. Maka sekiranya seorang perawi itu terkenal dengan pembohongan, terus hadisnya bukan sahaja akan dikira sebagai lemah, terus akan dianggap sebagai palsu. Itu kesan apabila perawi itu dia tidak thiqah, tidak boleh dipercayai kerana telah terbukti dia membohong dan sebagainya. Pernah dengar cerita Imam Bukhari dalam satu peristiwa, dia keluar merantau seperti mana para ulama hadis, mereka merantau mendapatkan riwayat-riwayat hadis dalam pengumpulan hadis. Dalam satu peristiwa, Imam Bukhari dia merantau dari negara Bukhara di sebelah Uzbekistan, kerana mengetahui bahawa di satu perkampungan sana ada seorang yang meriwayatkan satu hadis. Maka apabila dia dekat dengan perkampungan itu, dia mengambil jalan berhati-hati untuk nak tengok dulu sejauh mana, sebab dia tak kenal orang tersebut. Maka dia perhatikan dari jauh rumah perawi itu, dan dia dapati orang berkenaan tu dia keluar rumah dan nak panggil dia punya haiwan kuda dia atau keldai dia dan sebagainya. Jadi dia nampaklah dia hulur tangan dia nak panggil haiwan tunggangan dia. Ternyata tidak ada apa-apa dalam tangan dia. Haiwan tunggangan tu datang kerana dipanggil oleh tuan dia dengan dia menggerak-gerakkan tangan macam ni. Ternyata bahawa tidak ada apa-apa dalam tangan. Haiwan tu datang kenapa? Kerana menyangka ada makanan dalam tangan ni. Tapi ternyata tak ada apa-apa. Maka Imam Bukhari membuat kesimpulan bahawa kalau ini haiwan tunggangan pun kena tipu, tidak bulan dengan aku sekali kena tipu. Boleh faham? Maka akhirnya dia berpaling dan pulang kerana menganggap bahawa orang itu tidak thiqah, tidak boleh dipercayai. Kalau haiwan tunggangan dia yang dekat dengan dia, yang banyak berkhidmat dengan dia pun kena tipu, aku yang dia tak kenal mana hujung panggal, lagi besar kemungkinannya. Dalam peristiwa yang lain, Imam Bukhari sendiri dalam satu peristiwa dia menaiki perahu atau sampan bersama dengan orang-orang lain dengan membayar wang upahnya. Dalam kesempatan itu dia berkenalan dengan salah seorang penumpang dalam kapal tu yang bertanya, kau dari mana, kau nak pergi mana, kau bawa apa. Dan antara apa yang dia sampaikan, dia kata aku membawa emas dengan jumlah sekian. Barangkali para ulama mereka tak tahu nak bohong, jadi dia tanya, kau bawa berapa emas? Dia katalah aku bawa emas sekian. Ternyata bahawa orang ni dia tak jujur. Di tengah-tengah perjalanan di tengah sungai atau laut, ternyata tiba-tiba orang tu terpekik, emas aku 10 keping ke apa yang jumlah yang dinyatakan oleh Imam Bukhari itu. Dia berteriak, emas aku dengan jumlah sekian-sekian hilang, ada orang curi. Maka terus para ulama, mereka bukan sahaja ulama, bahkan mereka bijak, dia dah boleh faham dah apa maksud orang tu. Cepat pick up, itu bahasa mudah dia. Cepat pick up, apa cepat pick up? Bahasa Arab dia fatin. Dia terus dapat merungkai apa maksud orang ni bila dia teriak. Dia nak duit dia sebenarnya. Nampak? Orang tu yang tak jujur tadi, bila dia berteriak macam tu, dia inginkan duit emas yang ada pada Imam Bukhari. Dan bukan itu saja, dengan mengandaikan bahawa Imam Bukhari yang curi. Nampak? Jadi bukan saja dia nak duit dia, bahkan dengan tuduhan bahawa Imam Bukhari yang curi duit tu. Jadi apa Imam Bukhari buat? Lantas dia terus membuang emas tersebut. Dia buang emas tersebut, jatuh ke sungai atau laut lah. Kenapa tuan-tuan? Kalau bukan kerana soal kethiqahan adalah satu benda yang sangat sensitif, sangat penting, tak boleh digadaikan, tak boleh dipertaruhkan, walaupun untuk beberapa keping shilling, dinar dan seumpamanya. Kethiqahan itu jauh lebih bernilai berbanding kepingan-kepingan emas tersebut. Jadi maksud di sini, dalam soal periwayatan hadis, ini dua perkara yang diambil kira. Kethiqahan, sejauh mana kepercayaan perawi itu, di samping ketepatan dia. Kalau dia seorang perawi yang kurang tepat riwayat dia, sekejap dia riwayat macam ni, selang sebulan dia riwayat benda yang lain pula, hadis yang sama tapi dengan perkataan yang berbeza, maka itu akan dinilai sebagai seorang perawi yang tidak tepat, ghair dhab, maka mengakibatkan riwayatnya menjadi lemah.